Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya sahabat PQDM sekalian. Kita hari ini akan sambung bacaan kita dalam kelas Quran Pertubuhan Quran Daily Malaysia, berkisar tentang kitab 77 cabang iman. Dan alhamdulillah, kita syukur kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita keimanan, sehingga kita hari ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhirat, dan beriman kepada qada dan juga al-qadar. Jadi alhamdulillah, setelah Allah memberikan kepada kita keimanan, kita sebagai orang beriman, orang Muslim, kita tahu bahawa iman ini ada naik dan ada kurang. Bertambahnya, naiknya iman dengan ketaatan kepada Allah, dan berkurangnya iman dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru tugas kita untuk senantiasa menjaga keimanan yang Allah Taala anugerahkan kepada kita dengan melazimkan diri kepada ibadah dan melazimkan diri kepada jalan-jalan atau cabang-cabang keimanan yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini, rakan-rakan yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang cabang iman yang ke-67. Cabang iman yang ke-67 iaitulah memuliakan jiran. Memuliakan jiran. Kita sebelum daripada ni kita bahaskan tentang menjauhi orang kafir. Tapi dalam tiba-tiba orang kafir tu jiran kita. Jadi apakah termasuk dalam hak jiran ataupun tidak, kita akan bahaskan nanti. Jadi kalau sebelum ini kita dengan orang kafir, kita mesti membezakan diri. Ya. Pertama, agama kita nombor satu. Hak kita sesama manusia nombor dua. Kerana agama adalah hak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan orang kafir, Allah suruh kita bertegas. Ya, dalam soal agama dan juga akidah, kita tidak akan bersama dengan mereka dalam apa jua bentuk keagamaan mereka dan apa jua bentuk berkaitan dengan akidah mereka. Kerana kita menjaga keimanan dengan Allah dan menjaga kesucian agama kita yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan hak jiran ini berkait kerana mereka ni duduk di sebelah kita, duduk dekat dengan kita. Jadi mereka ni ada hak ke atas kita. Hak sebagai apa? Hak sebagai jiran. Jadi kita buatlah hak jiran tu, kita jaga keselamatan dia, kita jaga harta dia, kita jaga maruah dia. Tapi berkaitan dengan hak dia itulah. Jangan sampai kita pula pergi dia buat upacara ibadat, kita pergi join sekali kerana nak buat baik kepada jiran. Yang tu tak boleh lah. Okay? Baik. Pertama kita baca dulu ayat Quran yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat ke-36 berkaitan dengan jiran ini. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى
والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. Maksud dia apa? Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang-orang yang beriman. Ayat ni ada dahulu dia, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsana. Allah perintahkan supaya menyembah Allah dan jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Setelah daripada itu Allah Subhanahu wa taala pun sebut wa bil walidain ihsana, berbakti kepada kedua ibu bapa. Kaum kerabat, anak-anak yatim, orang miskin dan jiran tetangga yang dekat serta jiran tetangga yang jauh dan rakan sejawat. Menurut satu pandangan, fokus kita dalam ayat ini ialah berkait dengan wal jar. Jar. Kalimah jar yang kita highlightkan di sini, jar dalam bahasa Arab bermaksud jiran. Jadi ada dua jar dalam kalimah ini. Pertama, al-jari dzil qurba, yang kedua wal jaril junubi. Wal jaril junubi. Jar dzil qurba, jar dzil junub. Kita perhatikan ayat ni, kalau tuan-tuan boleh tengok dekat skrin, ada dua kalimah jar. Satu kalimah jar dzil qurba, yang kedua kalimah jar ril junub. Kalau dari sudut terjemahan dia macam mana? Jiran tetangga dan jiran tetangga. Dua kali jar. Jar tu jiran tetangga. Dzil qurba pula yang dekat, dan juga jaril junubi yang jauh. Okey. Dua itu menunjukkan apa? Kita baca huraian dia. Menurut satu pandangan yang menafsirkan maksud dzil qurba, jiran bersebelahan, al-jaril junub, jiran jauh yang tidak bersebelahan, dan wasahibi bil jambi wa ibn sabil, teman dalam perjalanan. Okey. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Qatadah, Al-Kalbi, Muqatil bin Hayyan dan Muqatil bin Sulaiman, al-jari dzil qurba ialah jiran yang mempunyai hubungan kerabat dengan kamu. Jiran yang mempunyai hubungan kerabat. Jar, jiran yang mempunyai hubungan kerabat. Wal jaril junub, jiran yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Okey. Wasahibi bil jambi wa ibn sabil, teman dalam perjalanan. Muqatil bin Sulaiman menambah pada sahibi bil jambi, dan dia adalah teman dalam perjalanan dan juga teman di tempat tinggal. Diriwayatkan dari Ali, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ibrahim dan selain dari mereka tentang as-sahibi bil jambi, teman di sebelah, ialah wanita yang menjadi isteri kepada kita. Begitu juga yang diriwayatkan daripada Sa'id Ibnu Jubair dalam satu riwayat daripadanya, dan riwayatnya yang satu lagi menjelaskan ia adalah teman yang baik. Jadi apa yang kita baca tadi, dua kalimah untuk menjelaskan macam mana kita nak memahami firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala sebut wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Dua kategori jiran yang Allah Taala suruh kita berbuat baik kepada mereka. Jadi siapakah jiran yang dekat? Siapakah jiran yang jauh? Itulah yang dibahaskan oleh para ulama dalam petikan yang kita bacakan tadi. Secara ringkas, ada yang menyatakan jiran dekat itu yang rumahnya sebelah kita. Jiran yang jauh itu rumah yang tidak bersebelahan dengan kita tapi masih dalam lingkungan kejiranan kita. Ada yang berpandangan
Jiran yang dekat ialah jiran yang memiliki hubungan kerabat yang dekat. Maknanya jiran itu mungkin saudara kita. Dia adalah jiran, dia adalah kaum kerabat kita. Dia adalah jiran, dia adalah saudara kita. Okey? Dan jiran yang jauh ialah jiran yang duduk tapi tidak ada kaitan kerabat dengan kita. Okey? Dan kategori yang ketiga mungkin kita boleh tambahkan setelah kita faham macam tu, jiran yang tidak beriman kepada Allah tapi dia ada hak jiran ke atas kita. Itu juga disebut oleh Nabi SAW dalam hadis. Jadi berdasarkan firman Allah Ta'ala dan penjelasan ini, kita dapati bahawa secara nyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kita berbuat baik kepada jiran. Yang hanya dipertikaikan atau diperbincangkan secara lanjut ialah jiran yang dekat didahulukan daripada jiran yang jauh. Kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam ayat ini mendahulukan. Allah Ta'ala sebut jiran yang dekat dulu, kemudian jiran yang jauh. Yang dekat dan jauh itu apa pula? Mana jiran yang ada hubungan kerabat dengan kita. Itu lebih utama daripada jiran yang tak ada hubungan dengan kita. Ataupun jiran yang sebelah rumah kita lebih utama daripada jiran yang lebih jauh daripada rumah kita. Itu menunjukkan bahawa Islam memang menjaga hak kejiranan. Jadi siapa yang menjaga jiran dia dengan baik, apatah lagi jiran yang memiliki hubungan kerabat dengan dia, maka orang ini sangat besar pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, kedudukan dia sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita berbaktilah kepada jiran kita. Berbuat baik kepada jiran kita pada hak-hak yang kita dah sebutkan sekejap tadi. Okey, dia jaga harta mereka, jaga ahli keluarga mereka, jaga maruah mereka. Jangan kita sibuk-sibuk membuka aib orang padahal kita tahu jiran kita tu macam mana. Ataupun dalam tambahan kepada ayat ni, wasahibi bil jambi, orang yang berdampingan dengan kita, rakan sejawat kita, juga jiran, atau orang yang dekat dengan kita. Termasuk dalam terjemahan atau tafsirnya adalah isteri kita yang duduk sebelah. Kalau jiran kita kena jaga, isteri kita lagi kita kena jaga. Kalau jiran kita jaga, suami kita lagi kita kena jaga. Supaya apa? Supaya keharmonian dalam masyarakat itu terjaga. Okey, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambungkan, kita lanjutkan lagi dari sudut bacaan kita terhadap ayat ini. Dalam hadis, Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan dalam sahihain bahawa annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma zala Jibrilu yusini bil jari hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Aisyah radhiyallahu anha menyatakan beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril selalu berwasiat kepadaku tentang jiran, sehingga aku sangka seorang jiran boleh mewarisi harta jirannya. Sehingga aku menyangka seorang jiran boleh mewarisi harta jirannya. Kenapa ada ayat sehingga aku sangka? Sehingga aku sangka. Ini faham boleh ni? Okay. Pertama, hadis ini menunjukkan Jibril alaihi salam mewasiatkan Nabi supaya berbuat baik kepada jiran. Mana Jibril menurunkan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintahkan kepada umatnya berbuat baik kepada jiran. Dan Jibril sampaikan dengan pesanan yang penting ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baiklah kepada jiran. Itu nombor satu. Yang kedua, hadis ini menunjukkan betapa besarnya hak jiran. Kerana Jibril senantiasa selalu bahaya. Selalu. Dalam ayat ni ada kalimah selalu. Dalam bahasa Arab ni dia mazala. Berarti bukan sekali, bukan dua kali. Senantiasa Jibril alaihi salam wasiatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berbuat baik kepada jiran.
So menunjukkan perintah ini penting. Yang ketiga, besar mana kewajipan dia, kedudukan dan hak seorang jiran dengan jiran yang lain. Nabi SAW kata, sehingga aku sangka seorang jiran boleh mewarisi harta jirannya. Besar tak besar kedudukan jiran. Sampai-sampai Nabi kata seolah-olah seorang jiran tu menganggap dia boleh mewarisi harta jirannya. Besarnya hak jiran sampai ke tahap itu. Tapi tidaklah dari sudut syariat membolehkan seorang jiran mewarisi harta pusaka jirannya. Tidak. Cuma Nabi nak menunjukkan betapa besarnya tanggungjawab seorang Muslim kepada jirannya, sehingga hak dia itu seolah-olah jiran ni boleh mewarisi hartanya. Macam tu. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jelaslah kepada kita berbuat baik kepada jiran ni ada perintah dalam agama yang yang menjadikan kita kata jiran ini hak dia besar kepada kita. Macam mana kita nak baik kepada jiran? Sekarang ini kita lagilah rumah kita, dinding rumah kita, dinding rumah jiran kita. Contohnya, kita duduk rumah kondo, kita duduk rumah flat, kita duduk rumah teres. Dinding rumah kita tu, dinding rumah jiran kita. Kita masuk dalam dapur kita pun, dia bau kat rumah dia. Dia masuk dapur dia, bau kat rumah kita. Kita ketuk dinding rumah kita, dengar siapa rumah dia. Dia ketuk dinding rumah dia, dengar siapa rumah kita. Banyaklah nak kena toleransi. Kena toleransi. Duduk di rumah flat, parking pula, Allahu Akbar. Orang tu tolak kata kawan telok tak. Jadi macam-macam. Lagi dekat kita dengan jiran, lagilah macam-macam kita. Hak duduk di rumah banglo yang terancang tu, tu banglo lah. Tapi tu kadang-kadang macam mana hak? Jangan menyakiti jiran. Kalau dia sakit, kita jangan buat bising. Anak-anak kita boleh main rumah dia tu, jangan buat bising, jangan buat sepah, ataupun kita pandai-pandailah. Kita jaga hubungan kekeluargaan. Kita masak, kita bagi lebih kuah dia. Zaman kita ni bagi kuah saja, dia kata kuah je bagi. Kalau zaman dulu bagi kuah tu, Nabi kata lebihkan kuah, bagi juga kuah supaya orang boleh rasa sup tu okey dah. Kita lah ni tiba kalau bagi kuah saja, sup saja, dia maki pula Allah. Dia kata kedekutnya, kata bagi kuah je. Zaman dulu orang terima pemberian, zaman kita lah ni Allahu Akbar, makanan mudah banyak. Baik, jadi itu hak bab makan. Bab kejiranan, dia balik kampung. Jiran kita balik kampung, kita pantau rumah dia. Kita ada orang cegah apa tu, kita tolong telefon ke polis. Kalau orang ceroboh rumah dia. Ada juga orang sampai dia tengok jiran dia jemur kain dekat luar. Nak hujan, dia pun tarik ampayan jiran dia masuk tempat teduh. Macam-macam cara. Yang penting memuliakan jiran ni salah satu daripada cabang iman. Terpulanglah kita nak buat macam mana. Dia nak masak, kita tolong. Dia nak parking, kita sediakan ruang, ataupun kita tidak menghalang laluan jiran. Kita lah ni kadang-kadang isu-isu parking masalah dekat KL ni lah. Itu menghalang laluan orang, jiran terganggu dan seumpama dengannya. Padahal kalau kita berbuat baik, kita bukan dia untung. Orang kata, aku tak nak lawa baik kepada jiran, dia tak buat baik kat aku pun. Kalau aku baik, rugi saja je. Tak. Kita berbakti kepada mereka kerana Allah. Allah yang perintahkan kita berbuat baik. Andai kata kita buat baik, dia tak buat baik, bertepuk sebelah tangan, tak apa. Allah yang akan sambut tangan kita. Seolah-olah macam itulah. Jadi rezeki itu dan keutamaan yang kita cari daripada berbakti kepada jiran ni adalah keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Besarnya hak jiran ni sampai seolah-olah Nabi kata, aku sangka dia boleh mewarisi harta jirannya. Syair dan ungkapan hikmah dengan sanad yang bersambung kepadanya. Al-Baihaqi memberitahu kami, Abu Abdullah Al-Hafiz memberitahu kami tentang memelihara hak teman.
Abul Abbas Al-A'sam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Uthman At-Tanuhi, Muhammad bin Timan menceritakan kepada kami, bin Thiman menceritakan kepada kami, Abdul Razak menceritakan kepada kami daripada Ma'mar, daripada Az-Zuhri, katanya, qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, thalathatun la yukafi'uhum anni illa rabbul alamin, rajulun fasahali fi majlisihi, wa rajulun takhattal halaqa wal majalisa hatta jalasa ilayya, wa rajulun dhakara fil layli hajatahu fara'ani ahlan, fakadzalika la yukafi'uhu anni illa rabbul alamin. Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridainya, radhiyallahu anhu, berkata, 3 manusia yang aku tidak dapat balas ganjarannya melainkan Tuhan membalas, Tuhan sekalian alam. Mana Nabi kata, Abdullah bin Abbas kata, 3 manusia aku tidak dapat balas ganjarannya melainkan hanya Allah yang dapat balas. Pertama, lelaki yang melapangkan tempat duduk buatku di dalam majlis. Okey. Yang kedua, lelaki yang senantiasa memikirkan hajatnya di waktu malam. Lalu melihatku orang yang layak menyelesaikannya. Dan yang ketiga, wa kadzalika la yukafi'u anni, itulah golongan yang mana lelaki yang melapangkan tempat dudukku, dibuatku di dalam majlisnya, lelaki yang berdepu halaqah dan majlis sehingga dapat duduk kepadaku. Nombor 2 tu, lelaki yang satu, lelaki lapang tempat, yang kedua, lelaki yang pergi kepada majlis, menempuh halaqah. Dia bagi aku duduk, satu, dia mari dekat aku untuk duduk, 2. Dan yang ketiga, orang yang berdoa, memikirkan hajatnya di waktu malam, lalu dia melihatku orang yang layak menyelesaikannya. Itulah golongan yang aku tidak mampu balas ganjarannya melainkan Tuhan sekalian alam. Baik. Jadi terbalik ni. Yang ketiga, hikmat katanya betul lah. Abdullah bin Abbas. Okey. Berkaitan dengan ini, hadis ini menunjukkan bahawa hadis ini ataupun asar ini menunjukkan bahawa kita menunaikan hajat seorang Muslim, tidak ada yang boleh membalasnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Yang ke cabang iman ke-68. Cabang iman yang ke-68 ialah memuliakan tetamu. Tadi jiran, ni tetamu pula. Jiran ada duduk sebelah rumah kita. Kalau tetamu yang datang menjadi tetamu menziarahi rumah kita. Hadis Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu dalam As-Sahihain, dia berkata, sami'at udhunaya wa absarat aynaya hina takallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu jaizatahu. Qalu wa ma jaizatuhu qala yawmuhu wa lailatuhu wad-dhiyafah 3 ayyam. Fama kana wara'a dhalik fahuwa sadaqatun alayhi. Wa qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa zada fi riwayatin fi awwalihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Hadis ni panjang. Tapi hadis ni panjang, satu hadis ni ya untuk satu bab ni. Iaitu kata di Abu Shuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu. Dia kata sami'at udhunaya
wa absarat ainaya, dua telingaku mendengar dan dua mataku melihat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ni maksudnya apa? Maksudnya darjat periwayatan yang paling tinggi lah. Sebab dia kata memang telinga aku dengar Nabi cakap, memang mata aku tengok Nabi cakap. Ini memang darjat, memang dia cakap sungguh, dia tengok sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu sahabat-sahabat ni kadang-kadang dia takut nak meriwayatkan benda dia tak tahu. Sahabat lain dengar, dia tak dengar. Dia tak riwayatkan, melainkan dia sebut nama sahabat tu. Jujurnya, amanahnya dia dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia kata aku telinga aku dengar, mata aku tengok Nabi sebut, ini menunjukkan bahawa dia memang level tertinggi untuk diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakan tetamu dengan menghargainya. Muliakan tetamu dengan menghargainya. Dia terjemah menghargainya. Jaizah ni penghargaan ataupun hadiah lah. Jadi muliakan tetamu pada hadiahnya, pada pada penghargaan kepadanya. Jadi sahabat pun tanya, apakah penghargaan untuknya? Nabi bersabda, sehari semalam. Manakala tempoh bertamu adalah 3 hari. Lebih daripada itu ialah sedekah untuknya. Jadi hak dia wajib 3 hari. Okay? Hak wajib tetamu ni kalau ada mari rumah kita, kalau dia nak tumpang, dia ada hak untuk, dia dalam musafir perjalanan, tiba-tiba berlaku maslahat, dia tak boleh meneruskan perjalanan. Tiba-tiba ada orang rumah situ, dia pun datang, dia singgah. Menjadi hak kepada dia untuk dilayani oleh tuan rumah. Itu hak tetamu dia. Jadi Nabi SAW sebut 1 hari dan 3 hari. Hak pertama ialah hak jaizah dia panggil. Jaizah ni hadiah ataupun penghargaan tetamu. Yang ni bahasa mudahnya, kita bagi kepada dia makan apa yang paling baik di rumah kita. Okay, rumah kita ada yang terbaik, bagi yang tu yang terbaik. Ini antara hak tetamu dimuliakan. Jaizah yang kedua 3 hari. 3 hari ni bagi kepada dia apa yang kita makan. Hari pertama bagi yang terbaik, yang best paling ada rumah kita. Hari yang kedua kita bagi kepada dia apa yang kita makan, sama. Kita makan A, dia makan A. Kita makan B, dia makan B. Pasal apa? Kita memuliakan dia pada kita tamu kita 3 hari. Kalau lebih lagi, sampai duduk 4 hari, 5 hari, lama dia duduk ni. Maka kalau orang tu nak buat baik, boleh dia dianggap pahala sedekah. Siapa lebih daripada itu ialah pahala sedekah untuknya. Bukan hak lagi. Kalau dia nak berbuat baik, boleh buat baik. Tapi kalau orang datang tu sepatutnya dia tahu hak dia 3 hari sahaja. Kalau dia mengizinkan untuk duduk lama, alhamdulillah, maka itu adalah kemuliaan yang ada pada tuan rumah sehingga sanggup terima lebih daripada 3 hari ataupun 4 hari, termasuk yang pertama tu. Okey, jadi itu jaizah bagi sehari semalam. Manakala tempoh bertamu lebih daripada 3 adalah 3 hari. Lebih dari itu ialah sedekah untuknya. Baginda bersabda lagi. Okey. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, ucapkanlah kata-kata yang baik ataupun diam. Dan baginda menambah dalam satu riwayat lain di awal hadis, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, muliakanlah jirannya. Okey. Jadi kita katakan jiran pun dalam hadis ni, tetamu pun dalam riwayat ada dalam hadis ni, menunjukkan bahawa kewajipan kita sebagai orang Muslim. Jadi kalau nak bertambah iman, buat baik kepada buat baik kepada jiran. Buat baik kepada jiran ni, walaupun kita tengok jiran kita ni tak berapa itu dengan kita, tapi berbaktilah, berbuat baiklah. Kerana kita buat baik itu kerana Allah, bukan untuk dia semata-mata. Sebaliknya kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada ruang, berbaktilah kepada jiran. Kalau ada ruang, berbaktilah kepada orang yang hampir dengan kita. Kalau ada orang datang rumah kita, muliakan tetamu. Muliakan tetamu. Ini antara tips untuk kita hidup sehat, untuk
untuk kita panjang umur, hubungkan silaturrahim. Apatah lagi kalau tetamu tu adalah adik-beradik kita, jadi lagilah dahsyat. Lagilah besar dia punya hak dia untuk kita jaga dan kemuliaan dia. Jaga bagi kemuliaan dia. Okay, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kalau pak kita ni tetamu macam mana? Tetamu pak kita ni biasanya datang ziarah sehari je. Kalau duduk lama-lama zaman ni ada homestay, ada hotel, dia tak mari buat duduk kat rumah kita. Tapi bila tak datang duduk rumah kita tu, kita kena jaga elok-elok. Bagi makan yang terbaik untuk dia, bagi memuliakan tetamu. Bukan kerana dia tak, kerana Allah. Kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terbeban. Ada orang kata, saya tak suka lah orang datang kat rumah saya, nanti susah. Susah kena kemas, susah basuh pinggan, susah. Memanglah kita susah mengemas. Tapi sebenarnya di sisi Allah pahala yang besar ialah bila kita melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Bila kita lakukan dalam agama apa yang Allah redha. Itulah sisi paling utama dalam agama. Kita tak kisahlah, bukan kita tak kisah, tapi kita kata adjustlah macam mana pun, pandanglah pada agama kita apa yang mendatangkan redha Allah Subhanahu wa taala. Allah suruh kita buat, Allah Taala tak suruh kita tak buat. Kita jangan langgar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ada kaitan tak dengan jiran dan ada kaitan dengan tetamu? Bab yang tercabang iman yang ke-69, jawapan dia ada. Yang ke-9 ni, yang 69 terakhir kita baca hari ni, ialah tidak menghebahkan keburukan orang yang melakukan dosa. Tidak menghebahkan keburukan orang yang melakukan dosa. Kenapa dia susun macam ni? Atau apa kesinambungan dia dalam bab sebelum ni? Sebab bila kita berjiran atau kita ada tetamu datang rumah kita, tak dapat tidak kita akan kenal dia sedikit sebanyak. Kita kenal dia, sifat pemarahnya dia, sifat baiknya, sifat garangnya, sifat kedekutnya. Kita kenal belakang pasal jiran kita. Tapi kalau keburukan itu tidak ada manfaatnya untuk dibagi tahu kepada orang, dia bukan golongan minta nasihat, dia bukan minta pandangan, sebaliknya saja-saja nak cerita, maka dalam agama melarang kita untuk menghebahkan keburukan orang yang melakukan dosa. Betul dia buat salah, betul dia buat dosa, tapi menyebarkan keaiban dia juga merupakan satu dosa yang lain. Kerana itu Islam tidak mengajarkan kita membuka aib orang yang beriman apabila orang itu melakukan dosa. Baik kita tutup. Kita pun banyak juga dosa kesalahan kita. Kalau kita tutup orang yang buat dosa, insya-Allah Allah tutup kita. Sebagaimana hadis yang nanti kita akan baca selepas daripada ini. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita baca ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah." Sesungguhnya orang yang suka menghebahkan tuduhan yang buruk di kalangan orang yang beriman, bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Wah. Ayat ni penting. Dan mana ayat-ayat Quran adalah penting. Sebagaimana kita sebut pagi tadi, kita ni bila ada rezeki Allah Ta'ala bagi kita berdamping dengan Al-Quran, hargailah dia. Kerana Al-Quran ni kitab Allah yang paling utama. Kerana Al-Quran ini merupakan hudan lil alamin, petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bertakwa. Hudan lil muttaqin. Al-Quran ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bila kita senantiasa baca Quran, kita senantiasa memahami ayat-ayat Al-Quran, insya-Allah selama itulah kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan mendapat ganjaran yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala.
Adapun orang-orang yang suka menghebahkan, orang-orang yang suka menghebahkan keburukan orang lain, dan dia suka benda tu berlegar di kalangan orang-orang yang beriman, maka orang macam ni diberi ancaman oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang suka menghebahkan tuduhan buruk di kalangan orang yang beriman. Maksud ni, orang ni beriman, cuma dia suka tonjolkan sisi keburukan. Bukan dia nak tutup benda aib, dia nak sebar benda baik tak. Dia tutup benda baik, dia sebar benda aib, atau balik pula ya. Orang macam ni Allah Ta'ala sebut, lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang tidak terperi sakitnya di dunia dan akhirat. Ya? Jangan kita menghebahkan. Kita aib lagi banyak daripada dia. Mungkin selama ni orang tak gelak kat kita, orang tak benci kat kita sebab aib kita masih orang panggil tak nampak aib kita. Kalau Allah buka aib, Allahu Akbar, tak tahu nak letak mana muka. Kalau Allah buka aib kita. Sebab tu bagi orang yang suka buka aib, Allah Ta'ala kata lahum azabun fid dunya wal akhirah. Lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab tidak pedih sakitnya dunia dan akhirat. Pasal dia duk suka buka aib orang, Allah buka aib dia. Aib dia lagi banyak daripada aib orang. Lepas tu kita ni, kalau kita ni ada masa, sibukkanlah melihat kekurangan diri. Kalau kita punya masa, sibukkanlah untuk kita belajar perkara-perkara yang Allah redha. Ya? Jangan kita ni ada masa kita duk guna pada benda-benda yang Allah murka. Nayo, yang tu nayo. Ni bahasa kita kadang-kadang dia tak sebut dah perkara keji ni. Dia guna istilah-istilah membawang. Padahal ada sengaja sabar aib orang tu begini, orang tu begini. Istilah dia makcik bawang. Oh, lo membawang. Pasal apa dulu duduk kat kenduri duk potong bawang sambil tu gosip. Power pakcik tu membawang dia panggil. Membawang tu duk gosip. Akhir sekali bila dengar istilah membawang dia rasa okey. Padahal istilah tu berat. Bergosip ke dan seumpama dengannya lah istilah lah apa yang perkara-perkara tu tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambil-sambil potong duk gosip. Akhir sekali orang istilah makcik bawang. Makcik bawang sebab dia suka duduk cerita pasal orang. Tapi sebenarnya kita jangan jadi perangai macam tu. Jangan ada pun perangai macam tu. Biarlah orang lain cakap pasal kita, tak apa, jangan kita cakap pasal orang. Sebab kalau dia cakap pasal kita, kita dapat pahala. Kita cakap pasal dia, kita yang kena bagi pahala kat dia pula. Kita tak nak lah. Lepas tu kita kata penyesalan paling besar di akhirat ni. Penyesalan paling besar di akhirat ialah bila kita bawa barang, kita tak boleh bagi kepada orang kita sayang. Tapi sebaliknya kita terpaksa bagi kepada orang yang kita benci. Macam mana? Kita tak mengopak, tak caci, tak maki orang. Pasal apa? Semua orang keliling kita ni orang kategori orang baik lah. Kita pun tak caci, tak maki. Orang lain kita pun kita caci, kita maki pada dia. Sampai akhirat, pahala kita banyak. Kita nak bagi ke mak kita tak boleh. Kita nak bagi kepada ayah kita tak boleh. Bagi kepada isteri-isteri kita tak boleh. Bagi kepada anak-anak kita pun tak boleh. Tak boleh bagi. Pahala ada tapi tak boleh nak bagi. Tiba-tiba ada seorang yang kita benci. Atas dunia ni kita kata macam-macam kat dia. Dia pun mengadu kepada Allah. Ya Allah, Fulan bin Fulan dulu kata kat aku macam ni. Fulan bin Fulan hina aku begini. Akhir sekali Allah Ta'ala tentukan pahala yang dia bawa bagi kepada orang yang mengadu tu. Rugi tak rugi? Rugi. Semua orang mengadu tu ambil. Orang ni mari mengadu, bagi. Orang ni mengadu pula mengadu, bagi. Sampai habis pahala yang dia bawa bertimbun tu, bagi kepada orang yang dia caci, bagi kepada orang yang dia keji. Habis bagi. Tapi dia nak bagi ke mak ayah dia, tak bagi. Bagi adik-adik dia, tak bagi. Jadi penyesalan pada akhirat paling utama ialah bila kita bawa amalan yang bertimbun-timbun, kita nak bagi kepada orang yang kita sayang tak boleh, kita terpaksa bagi kepada orang yang kita benci. Yang ni kemudaratan.
Dan ni adalah perkara yang sangat-sangat membimbangkan kita. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala jaga amal kita sehingga Dia boleh memberikan kebaikan kita kepada kita dunia dan akhirat, dan kita juga boleh memberikan syafaat atau pertolongan kepada kaum keluarga kita. Baik. Jadi jangan kita ni menyebar bau buruk orang. Aib orang jangan sebar. Yang tu kita nak sebut tadi. Jangan membawang. Bawang ni memang sedap, tapi akhirat nanti kita jadi rugi. Pahala banyak, adik-beradik tak boleh nak bagi, ibu bapa tak boleh nak bagi, pasangan suami atau isteri tak boleh nak bagi. Dia bagi kepada orang dia caci, bagi kepada orang dia keji, bagi kepada dia umpat masa dunia dulu. Tergebir-gebir, dia tengok pahala dia diambil orang. Jadi jangan buka keaiban orang. Jangan buka keaiban. Malah dalam ayat ni Allah janji Allah akan bagi kepada mereka azab dunia dan akhirat. Menunjukkan bahawa orang yang suka melakukan perkara ni, Allah Ta'ala akan bagi balasan kepada mereka dunia dan juga akhirat. Bukan main-main. Dan dalam hadis Nabi SAW juga bersabda dari Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari bapaknya iaitu Abdullah bin Umar, dia kata al-muslimu akhul muslim. Orang muslim tu saudara kepada muslim yang lain. La yazlimuhu, dia tidak membiarkan dia dizalimi. Dia tidak menzaliminya. Wala yuslimu, dia tidak membiarkan orang dizalimi. Orang Islam tu sama orang Islam kan bersaudara. Jangan buat jahat kepada orang Islam. Jangan buat zalim kepada orang Islam. Jangan biarkan dia juga ditimpa kezaliman. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati. Siapa yang membantu hajat hajat saudaranya, maka Allah akan bantu hajatnya pula. Siapa yang bantu hajat saudaranya, Allah pula akan bantu hajatnya. Ini antara kelebihan kita berbakti kepada orang mukmin, dan jangan berbakti kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam saudara Islam yang lain. La yazlimu, dia tidak buat zalim, tak buat zalim kepada sama-sama muslim. Wala yuslimu, tidak membiarkan orang itu dizalimi. Jauh kita. Kadang-kadang kita ni interaksi dengan orang bukan Islam baik. Interaksi dengan orang Islam keras. Terbalik macam mana? Allah, dengan non-Muslim baru ni kita dengar ada seorang, bila dia cakap ucapan orang non-Muslim ugut nak sama sikit, dia minta maaf dan sebagainya. Lepas tu bila orang Islam pula buat dia pergi pula saman orang Islam. Jadi alangkah baik dia dengan orang yang agama lain, dan alangkah tegasnya dia dengan agama Islam sendiri. Padahal yang diperintahkan oleh Allah ialah sebaliknya. Orang Islam tegas dengan orang non-Muslim, tapi berlemah lembut dengan orang-orang Islam. Pasal apa? Dia adalah saudara seagama dengan kita. La yazlimu, kita tidak menzaliminya dan tidak membiarkan dia dizalimi. Ada orang fitnah kawan tu, ada orang caci macam, kita tahu dia bukan macam tu. Jangan biarkan dia dicaci, jangan biarkan dia. Kita kena betulkan, itu saudara saya kenal dia tidak macam tu. Kita bela dia. Kita jangan sampai orang Islam dia caci, dihina depan kita, kita pun okeylah. Tak apalah, okeylah, memang layak pun dia kena caci. Jangan macam tu. Okey, jadi ayat ni lah yang menyebutkan kita jangan menyebarkan keaiban orang. Okey, dan tambahan daripada tu, hadis-hadis yang sebelumnya menunjukkan bahawa kekuatan orang yang beriman, dia akan kuat apabila dia bantu saudaranya. Dan hadis ni ada sambung sikit lagi. Wa man farraja an mu'minin kurbatan, siapa yang melapangkan satu kesukaran bagi orang mukmin, min kurabi farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan membantu siapa yang membantu menyapai hajat saudara, Allah akan menyempurnakan hajatnya. Siapa yang melepaskan kesukaran daripada seorang muslim, maka Allah akan melepaskan kesukaran pada hari kiamat daripadanya.
Dan siapa yang menutup aib seorang Muslim, Allah tetap akan menutup aibnya pada hari akhirat. Yang ni yang paling kita nak. Kita tak nak Allah buka aib kita. Padahal Allah boleh je. Kalau nak sebut kepada manusia semua benda apa yang mereka buat, boleh je. Biar Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang dia tutup aib manusia. Jadi sebagai ganjaran kepada orang yang menutup aib di dunia, insya-Allah Allah akan tutup aib dia di dunia dan juga akhirat. Tapi terutamanya di akhirat lah. Yang tu yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, terakhir, wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapa yang tutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia pada hari akhirat. Jadi sebab tu kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita faham apa yang Allah Ta'ala nak daripada kita, kita akan usaha, kita akan adjust, kita akan perhatikan diri kita. Mudah-mudahan sama seperti yang Allah Ta'ala redha, sifat-sifatnya, ciri-cirinya. Okay? Baik, kita berhenti setakat tu dulu pada pagi ni. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada, Syahir? Jadi mudah-mudahan kita dapat meningkatkan keimanan kita yang naik turun. Kadang-kadang kita berperasan, Allah, ada hari kita rajin, ada hari kita rasa lemah je. Pasal apa? Mungkin di saat itu iman kita ada naik, ada kurang. Jadi kita senantiasa minta dengan Allah ketetapan iman. Naik kurang tu lumrah manusia. Tapi yang kita minta ialah ketetapan iman, biar kita mati di atas syahadah la ilaha illallah. Okay? Baik, kalau tak ada kita berhenti setakat tu dululah. Apa ya? Kan lama-lama orang kerja balik itu kat rumah dia kurang. Jadi dia tak kenal jiran dia. Dia hanya kenal jiran dia kat dekat Kat pejabat. Yang kita kata rakan sejawat tadilah. Apa hukum orang duduk tapi tidak berjiran? Allah, rugi pahala dia. Pertama, dia rugi banyak. Dunia dia rugi, akhirat apa dia rugi. Pahala ni, bila Allah Ta'ala suruh buat baik, kita kata dah, memahami agama ni mesti dengan cara agama, bukan dengan cara kita. Memahami agama mesti dengan cara yang Allah ajar kita. Siapa yang suruh buat baik kepada jiran? Allah. Kita buat baik kepada jiran, bila Allah suruh buat baik, maka besar pahala dia. Kita buat baik kepada orang lain yang kita kenal, memanglah bagus, tapi jiran kita kena buat baik. So macam mana keadaan orang bekerja sampai sibuk tak cara kepada jiran dia? Maka kita kata pertama, dia rugi. Rugi dunia akhirat. Rugi akhirat, pahala tak ada. Rugi dunia, payah nak minta tolong. Kita ni kalau berjiran, jiran kita baik, sebab tu kalau orang yang dapat jiran yang baik, syukurilah, nikmat. Jiran yang baik ni nikmat. Nikmat yang besar daripada Allah kalau dikurniakan jiran yang baik. Jiran kita boleh tegur siapa, jiran yang kita boleh lah berbuat hijau dengan dia. Kadang-kadang jiran yang satu kepala lah bahasa kita. Jiran satu kepala, nikmat sebenarnya. Boleh berkebun sekali, buat projek ikan sekali, boleh tanam macam-macam lah, melihara kambing, jamu, kenduri, kendara, seronok. Jadi jiran yang baik ni nikmat. Ya, carilah nikmat ni, jiran yang baik. Yang saya nak sebut tadi, kita hilang nikmat dunia. Ni akhirat tu pahala rugi dah. Akhir dunia pun pasal ada satu, saya tengok iklan CCTV. Iklan CCTV, ada seorang ni, dia pergi kat kedai. Masa ni CCTV mahal. Dia pun tanya jurujual, aku nak beli CCTV pasal nak balik kampung, nak tinggal rumah tak ada orang. Dia pun contoh 1,000. Wish, mahalnya. Tak ada ke murah lagi? Dia macam kata ada 500. Tak ada ke murah lagi? Dia kata ada yang 300. Tak ada ke murah lagi? Dia pun tepuk tak tangan atas bahu. Saudara, ada. Ambil duit 100, balik rumah.
panggil jiran, belanja dia makan. Habis duit RM100, balik kampung. Tapi jiran kita tolong tengok rumah kita. Itulah CCTV yang terbaik. Menarik juga panggil dia punya tagline dia. Jiran adalah CCTV yang terbaik. Dia kata macam tu. Betul lah. Sebab kalau kita berbakti kepada jiran, buat baik kepada jiran, banyak benefit kita dapat. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Jiran tolong jaga ahli keluarga kita, anak kita. Kita pergi kerja, dia tengok anak kita ada anak itu, dia tolong. Jangan dapat jiran dari neraka sudah. Jiran dari neraka ni memang besar laknat. Mana dia ambil kesempatan. Rumah dia, jiran dia tak ada, dia pergi buat naya kepada keluarga dia. Antara orang paling dosa paling besar ialah berzina dengan isteri jiran dia. Ni paling besar. Antara dosa besar di sisi Allah. Kita baca kitab Al-Kabair, orang yang buat naya kepada jiran. Sebagaimana hak dia besar untuk dijaga, maka hak dosa juga besar kalau kita menzalimi mereka. Jadi antara dosa yang dilaknat oleh Allah ialah jiran. Tiba-tiba bila suami kepada jiran tu pergi, dia pergi buat naya kepada keluarga jiran. Berzina dengan isteri jiran. Dalam istilah agama ni besar dosa dia. Jadi kita minta jauh daripada jiran yang macam tu. Sebaliknya, kita doa kepada Allah dia dapat jiran yang baik. Jiran yang baik ni payah kadang-kadang nak dapat, tapi begitulah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meredai kita semua. Allah bagi kepada kita jiran yang baik pada kita. Jadi macam tu. Kalau sibuk mana pun bekerja, cari masa untuk berjiran. Dan tempat yang paling baik untuk berjiran kat mana? Masjid. Masjid kita akan jumpa jiran-jiran yang baik, insya-Allah. Jadi lazimilah solat 5 waktu di masjid. Kita akan jumpa orang baik, tanya khabar, lepas tu ada ayat minum air dan sebagainya. Maka di situlah kita jumpa orang-orang baik, insya-Allah. Kalau kita jadi orang baik, Allah rezekikan kepada kita jiran yang baik, insya-Allah. Jiran yang tak faham bahasa, dia tak sensor, dia apa? Sensitivity dengan keadaan, dia parking. Jiran tu jiran puaka ke apa? Tak ada. Jiran kita kalau diberi jiran yang tak baik, hak kita memang dah ada dalam agama. Tapi nasihatlah dengan cara yang baik. Kalau dia tak makan juga, maka bersabarlah. Kalau dia tak makan, nasihatlah. Sabar, minta dengan Allah, kerana insya-Allah di sisi Allah ada pahala yang besar bagi orang yang sabar, dan ada juga hak-hak yang boleh dia tuntut di hadapan Allah pada hari akhirat kelak. Jadi sebab tu kita kena yakin bahawa mereka ni akan ada sebagai ujian. Bukan jiran je, kadang-kadang Allah uji kita dengan adik-beradik. Kadang-kadang Allah uji dengan rakan sekerja. Macam itulah. Ujian tu akan datang kepada kita. Tidak selamanya Allah bagi nikmat. Kadang-kadang Allah bagi ujian. So, dalam 10 orang jiran kita, mungkin ada seorang dua yang mungkin kita tak kenal, tak setuju. So dalam bab tu kita sabar. Cuba buat baik. Biarlah kita orang yang memulakan kebaikan. Jangan kita orang yang memulakan keburukan. Bagi salam, pujuk dia, berkawan dengan dia. Kalau dia boleh masuk kawan, boleh. Kalau tidak boleh, kita tanya jangan bergaduh je. Kita jangan bergaduh je. Kita tanya, Assalamualaikum, apa khabar? Okey gini, okey. Beres. Kita jangan sampai kita bergaduh je. Kalau ada jiran yang memang kita tak boleh nak masuk dengan dia, sekurang-kurangnya kita tanya khabar, tegur, Assalamualaikum. Okey, beres. Sebab kita tak boleh nak masuk, boleh. Ada juga macam tu kan. Tapi jangan bergaduh. Mudah-mudahan lama-kelamaan dia akan berubah hati dia, dan yakinlah manusia ni, hati ni di dalam genggaman Allah. Allah boleh balikkan hati manusia bila-bila masa yang Allah kehendaki. Jadi jangan putus asa dari doa, senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itulah yang dapat kita kongsi pada pagi ini. Hadirin, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi terima kasih kepada pihak Pertubuhan Quran Daily Malaysia di atas tajaan ataupun di atas inisiatif mereka untuk mewujudkan kelas ini. Mudah-mudahan kita sampai 69 ni tak lama lagi dah. Anak habis kita, buku kita ni ada 77. Mungkin dalam 3 kelas lagi insya-Allah kita tamatkanlah kelas kita ni. Wallahu taala alam.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.